satu pengalaman yang mungkin saya takkan dapat lupakan, dan insya-Allah telah membakar semangat saya setelah saya lebih mengenali Gaza dan Palestin dan orang-orang di sana. Saya rasa sekarang saya tahu kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Saya tahu kenapa kita kena membantu, dan sekarang ni saya faham kenapa bumi itu kita kena pertahankan. So lepas abang datang sini dengan misi-misi yang abang buat, apa perancangan abang lepas ni, lepas kembali daripada Gaza ni? Saya rasa akan mempertingkatkan usaha-usaha untuk mengutip dana untuk membantu membangunkan Gaza, memperkuatkan negara itu dengan bantuan ilmu, bantuan melalui Aqsa Sharif, iaitu bantuan-bantuan keperluan. Tapi juga apa yang mereka perlukan adalah seperti mendapat ruang bagi pelajar-pelajar sana untuk belajar di pusat pengajian tinggi, mungkin di Malaysia, untuk buat dia orang punya masters, PhD semua kan. Dan kita memerlukan bantuan daripada Malaysia, mungkin dari universiti-universiti sana, untuk membuka ruang bagi menaja mungkin 10 orang pelajar-pelajar yang berkelayakan di sana untuk pergi belajar, untuk melanjutkan pelajaran mereka. Di samping tu banyak lagi keperluan-keperluan asas, tapi kita akan tackle satu persatu. Jadi projek kita akan concentrate pada apa yang penting. Okey, lepas tu apa lagi yang kita nak kena buat, apa lagi yang kita nak buat. Pada saya, sumbangan kena berterusan kerana serangan terakhir oleh Zionis Israel telah menyebabkan kerugian sebanyak 1.25 bilion di Gaza. Maknanya rumah-rumah yang baru saja didirikan, perniagaan-perniagaan yang baru saja dinaikkan, hospital-hospital, sekolah-sekolah, semua telah ditarget dan semua telah dihancurkan. Sampai sekolah United Nation pun kena berdil. Jadi dia orang ni memang kau hajar, tak peduli apa kan, memang main berdil aja. Takkanlah United Nation tu, kau apa sebabnya kau berdil pusat-pusat yang hanya memberi infrastruktur kepada negara Gaza tu, negara Palestin tu. Jadi apa yang dia nak menghancurkan infrastruktur supaya orang di sana dah tak boleh hidup lagi. Sebab dia orang dah tak ada sebab kenapa lagi aku nak duduk sini. Tak ada hospital pun susah, meniaga pun susah, apa pun tak boleh buat. Dia nak mematahkan semangat orang-orang Palestin supaya mereka keluar. Dan akhirnya Israel yang dahulunya hanya datang menumpang di Palestin, menukar peta Palestin tu menjadi peta Israel. Itu yang dia orang nak kan. Jadi tapi silap mereka adalah mereka tak kenal orang Palestin. Mereka tak kenal semangat orang Palestin. Yang kau buat macam mana kepada aku pun, aku akan tetap mempertahankan bumi ni sampai ke darahku yang terakhir. Semua tak takut mati. Macam mana kau nak lawan? Macam mana kau nak lawan orang yang tak takut mati? Kan, there is no way. Kan, you cannot break the spirit. You cannot break the spirit of the Palestinian people, of the people in Gaza. Baru 2 minggu je habis perang, orang semua dah mula start membina, membangunkan balik Gaza tu. Macam tak ada apa-apa berlaku kan. Jadi itu satu semangat yang saya rasa, saya terkejut, bangga, dan saya rasa rendah diri bila berada bersama orang sana. Apa perasaan lepas keluar daripada Gaza? Sedih. Should have stayed more kot. Rasa macam singkat sangat. Rasa macam banyak benda yang nak buat, banyak benda yang perlu dibuat, tapi masa tu terlampau singkat. Dan dengan sambutan diorang lagi lah kita terasa
persahabatan, tali persaudaraan tu lagi rasa lagi dekat. Dan memang macam Abang Haflin cakap sebelum ni, memang rasa macam balik kampung, saudara jauh, and then bila kita jumpa and rasa macam and by the time best mesra dah nak kena berpisah. Macam tu lah feelingnya. Malaysia nanti apa plan-plan yang rasanya boleh buat bantuan? Tak tahu, abang tak, abang bukan ahli NGO kan, tapi as a person abang boleh propagate whatever yang abang witness kat sana first hand. Second, rasa macam cuba untuk cari jalan untuk funding lah. Probably balik tulis journal ke, and then minta kawan-kawan tulis short notes, and then whatever yang dapat dijual, duit tu semua kita salurkan ke. Tapi yang cuba kita orang work out kan is dua benda. Satu adalah hospital untuk disabled, yang mana much needed sangat-sangat. And dua, education fund lah. So abang tak tahu, harap-harap M-Bank kan, Noh dengan Miss Nina mungkin boleh bantu. Kena pergi kejar kawan-kawan yang poket berat lah ke, kan, try work out something lah kan. And scholarship untuk diorang lah. Sebab diorang, antara benda yang nak bagi diorang maju dalam lagi 20 tahun adalah kita perlu bagi diorang peluang untuk belajar and berilmu sekarang kan. Dan bila diorang dah habis keluar, diorang balik negara diorang boleh bangunkan balik jana balik ekonomi negara diorang kan. Nasihat sikit untuk rakyat Malaysia yang tak tahu. Alamak, tak adalah nasihat. Abang pun macam tak adalah concern citizen lah. Abang pergi tak adalah as actor, as apa. Abang pergi as normal person yang rasa macam, sebab waktu abang pergi tak ada expectation, just purely open heart, open mind. So kalau ada siapa yang berani nak open heart, open mind and gedah with the risk, which abang rasa tak adalah risk mana kan. And kalau dia risk pun, bayangkan kita pergi melawat, risk kita lah pergi melawat. Orang yang tinggal kat sana hari-hari menghadap benda tu, lagi risk kan. So tahu, abang cuma boleh cakap kata kena pergi sendiri ya. Benda macam ni kena pergi. Sebab kalau cakap dia jadi macam kita propagate, kita jadi macam cuba nak spoon feed orang kan. And bila spoon feed, orang akan ada pandangan, tomahan dan macam-macam kan. So abang cuba tak nak ke arah tu. Pergi sendiri, pergi tengok sendiri, feel sendiri, rasa sendiri, then you'll know. Thank you. Perasaan saya memang happy sebab this is my first time ke Gaza. Sebelum ni memang teringin nak pergi tapi tak dapat peluang. So masa saya dapat peluang ni, saya gunakan lah. Tapi first 2-3 days tu sebelum nak ke tu, saya rasa memang takut lah kan. Rasa macam risau je. Tapi once saya dah sampai tu, saya rasa memang sila risau tu. Sebab rakyat dia tu begitu baik sekali. Pergi mana-mana jumpa pun kan, memang happy lah. Question yang paling saya selalu kena tu, are you from China? Memang saya terkejut. I'm from China, aku bukan India ke kan. Tapi saya like Hindi, I said I'm a Hindu from Malaysia. Diorang faham. Ada yang boleh cakap sikit, ada lah tanya how are you, what's my name. Ada itu yang tak reti cakap bahasa Inggeris pun, dia cakap bahasa Arab pun Arab lah. Janji faham lah macam tu kan. So saya rasa memang happy. Lepas tu diorang datang bagi jawab tangan semua. So seminggu ni berlalu ni, saya tak rasa langsung. Saya rasa macam memang best lah. Memang kalau saya dapat second chance pun, I willing to come lah. Macam mana boleh terpilih untuk Okay, yang ni memang accidental lah. Sebab ada yang sahabat saya yang kat office dapat, tapi diorang ada yang dah ada anak semua kan. Diorang risau nanti datang terjadi apa-apa ke. So diorang push away the assignment. So kebetulan assignment datang kat saya cakap tak apalah, tak kisahlah. Tak semestinya it's a Muslim should go. So non-Muslim semua boleh pergi juga. Dia sama ada nak ke tak nak je. Saya rasa tak apalah, apa pun I put on God. And apa pun nak jadi pun jadilah kan. Sebab dia a part of a humanitarian aid juga. Sebab kita pergi sebagai juru kamera, kita buat kerja menolong juga. Kita ambil benda-benda yang sebenar tu, kita tunjuk kepada rakyat Malaysia. Maybe beratus orang lagi akan tengok tu, so dia pun akan sedar. So it's a part of my humanitarian aid lah, tunjukkan video-video sebenar. Peristiwa menarik, semua kisah-kisah saya jumpa orang-orang kan. Kadang-kadang kita fikir kenapa lah hidup aku ni teruk, tapi saya tengok orang yang lebih teruk mengalami dan dia lebih tabah. Saya rasa I learn that lah. Komen sikit tentang majlis yang Cik Haflin hadiri tadi ya. Saya seronok lah kerana kira dah seminggu tak jumpa orang Malaysia kecuali yang ikut tu. Dan bila jumpa student-student yang ada kat Mesir ni, semangat dia orang untuk datang, untuk mendengar cerita kami itu sangat tinggi. Dan semangat dia orang nak berjuang kat Islam pun sangat tinggi. Dan jadi saya rasa sangat bangga lah. Pada saya
Alhamdulillah kita bangsa kita di negeri orang ni pun masih lagi melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membangkitkan kita punya agama dan juga nak memandaikan bangsa kita sendiri lah. Itu saya rasa. Apa mungkin harapan atau pesanan untuk pelajar-pelajar kita di sini? Pesanan saya adalah sentiasa jangan putus asa, pasal semua yang berlaku kepada kita adalah satu cubaan yang daripada Tuhan, dan Tuhan memang mencuba kita. Dia bagi kita susah, dia bagi kita senang. Dia bagi kita susah, dia bagi kita senang. Saya sendiri dah lalu macam-macam benda macam tu. Kita bukan sentiasa senang, dan kita susah akan berlalu. Dan ini yang saya cakap, walaupun kita susah tak apa, susah tu akan berlalu. Jadi kalau anda rasa susah masa anda belajar, kalau anda rasa susah dalam perjuangan anda, tak apa, anda teruskan juga. Terus percaya pada diri anda, percaya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Allah berkati hidup. Alhamdulillah.